Ya, apa khabar Cikgu Baizura? Alhamdulillah, sihat cikgu. Macam mana menghadapi sesi PDPR? Dah nampaknya berjalan dengan lancar lah sepanjang seminggu ni. Begini Cikgu Baizura, saya ada melihat dalam grup WhatsApp, ya, saya membaca dalam grup WhatsApp guru-guru tahun 1, banyak feedback daripada guru-guru tahun 1 tentang isu yang telah mereka utarakan. Sebenarnya saya nak mengetahui dengan lebih lanjut, apakah isu sebenarnya yang mereka bincangkan tersebut? Dah, memang hangat jugalah dalam grup tu kami bincangkan. Sebenarnya isu dia ialah tentang kehadiran murid dalam PDPR ni kurang berangsangkan ketika kelas online. Jadi kami semua sedang mencari strategi untuk meningkatkan kehadiran murid ni di dalam kelas PDPR secara online ni lah. Okay, adakah cikgu telah membuat perbincangan bersama rakan-rakan dan juga pentadbir? Ya cikgu, kami juga telah berbincang dengan pentadbir dan semua guru-guru kelas tahun 1. Sebenarnya jadi bolehkah saya tahu apakah yang dibincangkan dan apakah matlamat yang ingin cikgu capai dalam isu ini? Matlamat yang kami telah sepakat nak jadikan dia ni ialah kami nak 100% murid mengikuti ataupun menghadiri kelas PDPR online ni dengan program Smart Online Learning. Okay, itu matlamat yang telah yang cikgu ingin capai lah. Saya macam menarik tu, ya, apa yang cikgu nak capai tu. Jadi bolehkah saya tahu sebenarnya apakah realiti atau yang sebenarnya berlaku di kalangan murid-murid ini dan kenapa mereka tidak dapat menghadiri sesi PDPR? Terus cikgu, saya ada jugalah buat beberapa catatan. Antara isu yang kami dapat daripada parent ni, yang pertama sekali ialah saya ni dah buat beberapa kajian lah kan, yang saya dah kira sebanyak lebih kurang 79% murid tahun 1 tidak mengikuti PDPR lah, maksudnya dalam semua kelas. Okey, macam kita ada 5 kelas kan, macam satu inovatif je dekat sini ada 3 orang per 38 orang tak menghadiri kelas. Okey, 3 orang. Okey, untuk satu kres ramai 2 orang daripada 38 orang. Okey, untuk satu proaktif pula sama juga 3 orang dalam 38 orang. Okey, dan satu positif ramai 3/38 orang dan satu efektif 4 daripada 36 orang. Ramai tu cikgu, ya. Berapa peratus tu cikgu? Itu yang saya kira dalam lebih kurang 79% murid tahun 1. Sebab kita risau kan cikgu, murid tahun 1 ni baru lagi jumpa dah PDPR semula kan, jadi agak susah hati kat situ. Okay, jadi saya juga ada bertanya lah, kami ada juga bertanya kepada ibu bapa ni kan, apa masalah-masalah yang menyebabkan anak mereka ni tak dapat masuk kelas. Jadi antara yang isu yang kami dapat ialah ibu bapa ni bekerja kan, jadi ibu bapa bekerja, anaknya mungkin letak di taska kan. Jadi bila dah malam baru kira macam ibu bapa ni berjanjilah dengan kami, malam baru anak dia nak buat lah semua tugasan. Tapi akhirnya tak tercapai jugalah yang kami nampak. Sebabnya mungkin mereka pun dah letih kan cikgu kan, dah balik kerja. Lepas tu anak-anak pun dah malam, dah malas. Lebih kurang macam itulah yang kami nampak. Kemudian isu yang ketiga, satu keluarga ni dia hanya ada satu peranti, ada satu je gadget. Jadi terhad untuk anak-anak sebab ada yang cakap anak dia pelbagai ni kan, ada tahun 6, ada tahun 3, dengan yang tahun 1. Jadi berebut semua nak pakai dalam waktu yang serentak ikut jadual kita kan. Kat situ pun masalah jugalah yang saya nampak. Dan yang terakhir tu masalah talian pun ada jugalah, macam contohnya mereka ni tak cukup data. Jadi apa yang cikgu bagi tu tak dapat nak di-download kan. Bila dah susah nak download, kerja tu bertangguh dah cikgu. Macam lah, kadang-kadang dah 2-3 minggu ada yang mak bapak mesej personal nak balik video yang cikgu bagi tu. Jadi agaknya anak tu dah tertinggal lah. Dia tertinggal. Jadi satu yang kami anggap satu isu lah yang membuatkan kami ni risau, murid-murid ni kalau tak menyertai kita punya kelas online. Jadi pada saya keadaan begini memang amat berat ya, kerana murid-murid ini maksudnya baru datang ke sekolah ya, nak meneruskan lagi PDPR dengan keadaan mereka tidak menghadiri kelas PDPR. Jadi
bolehkah saya tahu sebenarnya setelah cikgu berbincanglah dengan rakan-rakan, apakah strategi pilihan yang cikgu putuskan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada tak cikgu membuat pilihan? Nah, kami ni semua dah insya-Allah lah kami semua ni bekerjasama lah kan untuk menyelesaikan masalah ni dengan teamwork guru-guru kita ni. Saya rasa boleh lah kot, tapi ada beberapa pilihan yang telah kami cadangkan kat sini. Antara dia yang pertama ialah menyediakan satu modul untuk murid kita ni dengan lengkap dengan arahan, panduan. Lepas tu dimasukkan juga dengan rujukan-rujukan website yang mana tu. Maksudnya dalam satu modul tu semua ada, tetapi melalui online, bukan yang kita serah ke kertas tu. Maksudnya dalam online untuk modul menarik online lah. Kalau yang online biasa kita buat juga sebagai ada modul yang bercetak ya. Yang ni maknanya ini kita kami cadangkan tu untuk online ya. Masalah kita sekarang memang masalah online. Sebab kita tak nak bercetak tu sebab mungkin tahun satu kan cikgu dia mungkin berminat. Jadi kalau lebih berminat kalau kita tunjuk benda-benda yang bergerak, kan. Saya rasa macam tu lah yang kami pilih. Ada yang pilihan yang kedua? Okey, ada. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kami juga cadangkan guru-guru ni menyediakan senarai semak untuk tugasan PDPR mungkin. Maksudnya setiap kali kelas berlangsung, cikgu akan tandakanlah macam satu borang, okey, untuk cikgu tandakan yang mana murid yang dah menyertai ataupun dah menghantar tugasan. Jadi senarai semak tu akan sentiasa diupdate di dalam grup WhatsApp lah untuk mak bapak ni pantau. Maksudnya kat situ mungkin orang boleh tahu, oh anak saya tak hantar lagi. Dia ada sedikit kerisauan kat situ kan. Kita nak parent ni perasan yang anak dia tak join pun kelas ni lagi rupanya. Sebab takut yang ada terlepas pandang kan. Okay, yang pertama modul online, yang kedua senarai semak. Boleh saya tahu lagi yang pilihan yang ketiga? Ada. Saya ada 5 sebenarnya. Oh, ada 5. Okey, yang ketiga kami nak mempamerkan hasil kerja murid ni di dalam grup lah. Maksudnya biar dalam grup WhatsApp lah. pun untuk menaikkan semangat anak-anak kita ni lah kan. Supaya diorang tengok, kawan saya boleh buat macam ni, saya pun boleh. Jadi macam ada sikap berlumba-lumba lah kat dalam tu. Saya yang kami rancang lah. Okay. Yang keempat juga kami nak juga pihak kaunseling memainkan peranan jugalah kan untuk menarik minat pelajar-pelajar kita ni. Mungkin ada slot untuk kaunseling sebelum kelas PDPR berlangsung. Okey, bagus idea tu. Dan yang kelima ni mungkin kita akan buat satu soft reminder lah untuk ibu bapa ni tentang maksudnya peringatan mesra lah untuk ibu bapa ni tentang kehadiran anak diorang ni dalam kelas online. Sebab yang ni pun saya rasa mungkin boleh libatkan dengan PIBG kan. Sebab kita melibatkan ibu bapa dan PIBG di sekolah lah. Pilihlah cikgu. Jadi saya lihat di sini cikgu ada banyak pilihan maknanya ada 5 pilihan yang cikgu taruhkan kepada saya. Jadi apakah strategi yang terbaik yang telah cikgu pilih untuk kita menyelesaikan masalah ketidakhadiran murid dalam sesi PDPR ini? Itulah cikgu, kami pun dah berbincang dengan guru kanan, dengan rakan-rakan lain. Kami semua akhirnya sepakatlah untuk memilih modul online tu. Pertama lah Smart online modul tu untuk kami jadikan dia realiti lah untuk mencapai target kami untuk tarik semula 100% kehadiran murid. Bagus, boleh cikgu terangkan kepada saya cikgu ya. Okey, mungkin dalam smart online modul ni kami nak masukkan sebab kalau kita tahu pelajar ni lebih suka benda tu, macam contoh dia tengok video, dia jawab dekat situ, dia faham dekat situ, semua dekat situ. Okey, dia murid ni kadang-kadang menulis tu ada, cuma yelah kan cikgu kan tahun satu kan, dia banyak lagi nak bermain sambil belajar kan. Jadi mungkin kat situ kami nak masukkan jenis-jenis contoh macam kahwat, okay, quizzes. Lepas tu kami nak masukkan soalan-soalan berdasarkan Google Form. Mungkin ada ataupun cikgu-cikgu ni boleh buat macam Google Classroom pun okey cikgu. Sebab kita boleh masuk semua dalam tu kan. Lalu akaun Delima boleh kan? Tu kan. Jadi mungkin kat situ kita boleh download e-didik, YouTube, ataupun ada yang satu live worksheet. Maksudnya
kat situ penerangan, kat situ murid jawab dan dia tahu markah dia ke sekolah itu dan dia dapat berapa jumlah markah dia kat situ. Mungkin juga kita boleh masuk link kehadiran, maksudnya semua kat situ. Maksudnya program ini, adakah maksud cikgu program ini akan melibatkan semua warga sekolah kita? Ya cikgu, yang kami rancang biarlah semua warga sekolah terlibat. Contohnya semua subjek lah. Okey, macam dalam modul tu kita akan letak subjek bahasa Melayu, subjek matematik. Jadi cikgu-cikgunya masukkan dia punya modul tu Dalam satu sistem. dalam satu sistem. So, InsyaAllah kami akan minta bantuan guru ICT lah. ICT sekolah kita mungkin Cikgu Rizal untuk bantu kami lah dalam untuk buat modul tersebut. Jadi perancangan ini merupakan satu tindakan lanjutan inilah, maksudnya merupakan satu proses yang besar. Adakah cikgu telah mengambil tindakan? Kami dah berbincang dan saya juga ada buat kertas kerja sikit lah dan AJK kami dalam ni. Dah berbincang dah. Jadi saya pun dah tetapkan dah siapa yang tugas-tugas masing-masing lah. Jadi boleh cikgu perincikan lagi tak? Kalau macam dalam ni kami nak ketua panitia pun memainkan peranan lah. Okay, untuk dia motivasikan guru-guru bawah dia untuk menghasilkan modul ni. Maksudnya mungkin diorang ada perbincangan, ketua panitia bagi cadangan ataupun mereka berbincang dulu lah ikut panitia masing-masing. Okay. Jadi kat situ satu. Dan kami juga ada macam fikir pihak PIBG juga boleh membantu untuk melancarkan lagi lah kita punya smart online modul ni. Contohnya macam PIBG ni mungkin dapat bantu mencari dana untuk membantu beli bukan belilah, maksudnya mungkin bagi sponsor ke untuk murid-murid yang macam saya cakap tadi yang peranti ni kurang. Okey, terus. Maksudnya macam dekat situ lah kan, maksudnya PIBG mungkin boleh bantu dari segi dana lah untuk membeli peranti ataupun data ke macam mana je kan. Pada yang kurang berkemampuan. Yang kurang betul-betul kita akan select lah. Kemudian macam kaunselor tadi tu, mungkin waktu sebelum PDPR berlangsung tu, mungkin slot dia ambil 10 minit awal pagi untuk mungkin nak bagi pelajar-pelajar kita ni macam semangat, motivasi lah. Pagi-pagi tu mungkin ceria sikit kan. Dia nak buat bagi motivasi ke, bagi kata-kata sikit untuk budak ni macam seronok. Kita nak dia orang seronok. Jadi saya pun rasa macam nak libatkan jugalah kaunselor sekolah kita. Okey, dan akhirnya itulah tadi yang pemantauan berterusan tu lah, dengan ibu bapa pun kami nak tekankan jugalah. So kita nak biar mak bapak tu tahu, kami akan terangkan lah macam maksudnya kalau rugilah kan, kita akan selotok lah maksudnya kalau anak tu tak join, apa akan berlaku pada anak tu kan. Terutamanya tahun 1 ni lah cikgu yang saya sangat risau. Okey, dalam program ni adakah kaedah lain atau ganjaran ke yang akan diberikan supaya kita supaya kita, sebab saya tengok dalam kertas kerja cikgu ni cikgu ada menyediakan ganjaran. Jadi apakah ganjaran yang cikgu nak laksanakan? Boleh ceritakan sikit pada cikgu. Kami juga ada plan nak buat satu token untuk sebenarnya cikgu nak buat satu web portal macam lebih kurang website tu. Maksudnya bila dia dah jawab kehadiran dan semua, dia akan akhir sekali dia akan dapat token. Menarik cikgu. Token tu kami akan kira dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu PDPR berlangsung tu, kami akan kira siapa yang paling banyak menyertai kelas PDPR, dia akan dapat token. Ini contoh token dia cikgu. Sekarang ni kan ada macam boleh saya tengok. Sekarang ni kan macam ada orang boleh runner hantar ke rumah kan. Jadi murid yang terpilih kami akan bagi kami akan bagi inilah macam ni lah. Nanti kami akan runner akan datang ke rumah murid-murid tersebut yang terpilih. Yang terpilih lah yang maknanya mendapat token. Yang token yang paling banyak dikumpul. Sebab kita akan maksudnya setiap kali dia masuk kelas dan dia selesaikan tugasan, dapat token. Jadi dalam 2 minggu tu dia kumpul siapa yang paling banyak ataupun siapa yang paling mendahului lah, maksudnya dia akan dapat lah. Maksudnya kami akan parana. Ini mungkin PIBG kot boleh peranan kan, ataupun sekolah
Jadi Kami kami boleh bagi buku juga, sama buku, ada ya. hamper atau buku lah untuk menarik lagi minat. Lepas tu kita akan ambil gambar dan gambarnya akan dimasukkan dalam WhatsApp sekolah ke. Okay, dalam grup WhatsApp tu memang semestinya update lah. Untuk biar mak bapak lagi terus lagi ni. Kita nak budak pun suka, mak bapak pun suka. Biar anak-anak ni semua berminat nak masuk juga kelas online walaupun cara pun. Okey, maknanya itulah yang cikgu akan laksanakan. Jadi saya sangat teruja lah dengan apa yang cikgu bincangkan ni, ya, untuk kita melaksanakan program ini. Dan jadi apakah harapan cikgu sebenarnya untuk dari pihak kami pentadbir untuk kami lakukan? Kami berharaplah kan, harap pentadbir dapat beri kami inspirasi ataupun kerjasama lah yang kuat lah akan menyokong kami untuk kami dapat jalankan online kelas modul ni kampung untuk anak murid kita juga cikgu. Lepas tu kami pun nak semua dapat, bukannya murid tahun 1 saja, malah semua anak-anak murid kita daripada tahun 1 semua. Okey, insya-Allah. Jadi saya sebagai pengusaha akan berbincang lagi dan untuk memulihkan lagi persiapan yang cikgu nak buat ini secepat mungkin, kerana kita akan menggerakkan ramai dia. Boleh dikatakan seluruh sekolah akan bergerak, ya. Terutama juga ibu bapa juga akan memberikan. Jadi saya haraplah kita dapat menyelesaikan tugas ini mengikut progres yang akan ditentukan nantilah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Baizura dalam proses coaching dan mentoring ini. Dan ada sedikit borang yang perlu ditandatangani, ya, Cikgu. Okay, untuk sesi ini, Cikgu tanda tangan di sini dulu. Okey. Okey, dan nanti kita selesaikanlah nanti Cikgu tanda tangan di sini, ya. Okey. Terima kasih Cikgu atas kesediaan Cikgu, dan saya mengharapkanlah agar tugasan yang akan kita dapat nanti dapat kita sempurnakan agar matlamat kita untuk 100% pencapaian kehadiran murid dalam PDPR dapat dilaksanakan. Sama-sama cikgu, saya pun harap cikgu doakanlah juga untuk kita sama-sama bangunkan murid-murid kita ni daripada tidur yang lama tu. Terima kasih Cikgu. Okey, Assalamualaikum.